Baik, insyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Abang-abang kalau yang nak duduk atas kursi pun tak apa, insyaAllah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada kita untuk berada dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barakah, dengan rahmat Allah. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk berada dalam suasana beriman, suasana Islam, suasana ukhuwah. Yang satu suasana yang amat perlu kepada mereka yang berada dalam suasana akhir zaman ini. Dan insya-Allah kita bersyukur dengan kita memperdalamkan rasa kasih sayang kepada Allah. Kasih dan sayang kepada Allah ni kita rasa bila kita dapat dan bermuhasabah, kita berfikir tentang nikmat yang Allah bagi. Nikmat banyak sangat, banyak sangat nikmat. Kalau kita nak kira memang tak terkira lah, terlalu banyak. Kita boleh kira nikmat tu pun nikmat. Jadi dia terlalu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak henti-henti. Jadi hendaklah kita tundukkan hati kita, rendahkan fikiran kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Macam mana cara bersyukur? Kita nak kena rasa sayang pada Allah. Yang mula sekali sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian bila kita sayang pada Allah, mudah-mudahan kita akan meningkatkan lagi ibadah kita. Pada malam ni insya-Allah kita akan cuba sambung sikit perkongsian yang lepas, dan insya-Allah kita akan bersempena dengan iktikaf yang akan dibuat. Kita insya-Allah akan ada satu program iktikaf di Masjid Bukit Tinggi, Pahang. Dekat aja, di Selangor, di Gombak, dekat je. InsyaAllah kita akan buat pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Lepas tu Ahad tu kita balik lah. Isnin rehat sekejap, bukan rehat Isnin sambung iktikaf kalau nak tempat kita. Dan kemudian lepas tu hari Selasa Raya, jangkanya itulah. Jadi insyaAllah siapa yang berkesempatan, marilah sama-sama kita akan menghidupkan suasana iktikaf. Kita akan berbincang tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan ia, insyaAllah. Pada malam ni kita akan sama-sama melihat kepada beberapa perkara yang berkenaan dengan prinsip yang pertama yang kita nak sama-sama kenalkan diri kita secara khusus, secara langsung. Maknanya kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, nak selamat di akhir zaman, maka wajib kita faham prinsip-prinsipnya. Inilah sebagai akar. Akar maknanya kalau kita ada tsunami, kita ada taufan, kita ada ribut, maka yang memegang pokok tu akar dia. Akar dia lagi dalam, akar dia lagi melebar, akar dia maka lagi kuat pokok tersebut. InsyaAllah tak jatuh, tak tumbang walaupun taufan. Jadi kita nak berpegang, kerana orang yang tidak ada prinsip di akhir zaman, maka dia akan hanyut dengan arus. Confirm hanyut. Ni kita kata confirm. Kenapa? Kerana Allah SWT menggambarkan tentang orang-orang yang tidak ada pegangan dan prinsip ini,
dia akan hanyut. Dia bukan saya kata, Allah yang sebut dalam Quran, dan Nabi juga gambarkan sebagai orang yang mengikut arus. Maka apakah prinsip pertama untuk kita selamat dengan ujian yang besar? Ujian yang besar ni hebat sungguh ujian ni. Sampaikan digambarkan dalam satu hadis Nabi SAW. Hadis yang panjang, saya baca matan dia saja. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Dajjal akan datang dari sebelah timur. Dajjal akan datang dari sebelah timur. Jadi Nabi sebut yang umumnya timur. Dari Isfahan pun ada, Isfahan ataupun Isfahan pun ada, daripada Kurd pun ada, Kitman banyak daripada Iran, daripada sebelah Iran, daripada sebelah Parsi. Kemudian juga disebut datang daripada sebelah timur. Jadi dia akan bersama dengan Yahudi, dan dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang tentera dia lah. Jadi dalam satu hadis tu Nabi gambar Dajjal akan datang dari sebelah timur, dan ketika dia datang Muslim sedang berpecah. Maknanya orang Islam berpecah pada masa itu. Jadi kemungkinan perpecahan yang memuncak, ini kita nak kena faham ni, perpecahan yang kemuncak, perpecahan umat Islam pada masa itu. Maka siapakah yang akan selamat? Ini bukan hadis sampai situ je. Siapa selamat? Orang-orang yang berpegang dengan prinsip kehidupan sebagai mukmin. Baik, apakah antara prinsip-prinsip asas di dalam tarbiyah akhir zaman, ataupun di dalam perjuangan akhir zaman ini? Prinsip yang pertama, mereka yang akan selamat ialah mereka yang mentauhidkan Allah. Ini prinsip nombor satu. Mereka yang digelar sebagai muwahidin. Muwahidin ini ialah orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi nombor satu ialah mereka yang berpegang dengan proses, dengan tarbiyahnya, dengan perjuangannya, bagaimana mau mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi kita cuba tengok sikit maksud mentauhidkan Allah ini, mengesakan Allah SWT ini. Maka dia ada beberapa proses kita kena cek. Jadi malam ni ramai kita maklumlah bulan Ramadan ni, otak-otak semua bercahaya. Dia tak payah catat pun boleh ingat. InsyaAllah. Tak payah catat pun boleh ingat. Tak apa. Tak lagi boleh tengok ada rakaman. Baik, kita nak proses diri kita ni macam mana? Nombor satu, tuan-tuan, nak mentauhidkan Allah. Dari sudut prosesnya, nombor satu, apabila kita mula masuk Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mula nak beriman, mula nak melakukan ibadah, mula nak dekat dengan Allah tadi. Maka makam yang pertama yang mesti ada pada pemikiran kita, hati kita, ialah makam ni peringkat untuk kita memuji Allah. Nombor satu, untuk mentauhidkan Allah, kita bermula dengan suasana-suasana memuji Allah. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini proses nak mentauhidkan Allah. Kita nak menyedari segala-galanya daripada kudrah dan iradah Allah. Segalanya daripada Allah. Ini peringkat pertama. Semua ni milik Allah. Segala ni milik Allah. Dan segala ni daripada Allah. Yang baik, yang buruk, yang kita suka, tak suka, semua daripada Allah. Dan kita kena puji Allah. Puji Allah ni maknanya kita nak kena rasa sayang pada Allah SWT. Allah lah yang menjadikan segala-galanya, Tuhan punya segala-galanya. Jadi nombor satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah tu, itulah peringkat pertama. Peringkat pertama, puji Allah. Jadi orang yang nak mentauhidkan Allah, kita nak, ini proses, maka kita kena latih diri kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, kita mesti jadi orang yang ada kepekaan, orang yang awas, yang peka. Apa dia? Bila kita boleh sembahyang, kita boleh beramal, kita boleh berpuasa, kita nak rasa sembahyang kita, puasa kita, amal tu daripada Allah. Allah bagi kita. Jangan kita rasa kita yang solat, Allah bagi kita solat.
Allah izin kita salat. Allah bagi kekuatan kita untuk salat. Kita nak rasa Allah bagi kita. Jadi maknanya solat tu pun Allah bagi, puasa pun Allah bagi. Kita dah boleh puasa dah, puasa tu pun Allah bagi. Ini perasaan orang yang nak mula mentauhidkan Allah. Dia semua tengok semua, dia rasa ini Allah, dia puji Allah. Jadi bukan kita yang boleh solat, bukan kita yang pandai, bukan kita yang puasa. Sebenarnya Allah yang bagi kita puasa, Allah yang izin kita berpuasa. Bukan kita yang makan, Allah yang bagi kita makan. Nak rasa macam itu, nak rasa macam itu. Ini proses ni perlu berlaku. Kalau kita tak rasa semua daripada Allah, inna lillah, kan, semua daripada Allah, maka kita tak boleh nak puji Allah, tak boleh nak sanjung Allah, tak boleh nak membesarkan Allah dalam hidup kita, mengagungkan Allah. Jadi ibadah yang kita buat tu pun anugerah Allah, Allah bagi. Nak rasa. Kalau kita boleh berzikir, subhanallah, 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 kita boleh berzikir la ilaha illallah, Allah bagi kita kekuatan untuk berzikir. Dan Allah bagi itu menunjukkan Allah memuliakan kita dengan Allah izin namanya disebut oleh kita. Kalau kita sebut nama yang lain, yang kutuk-kutuk, syaitan lah, kan, sebut nama jin mana-mana lah, kan, sebut nama khinzir lah, kan, sebut nama manusia apa semua makhluk. Tapi kita diberi Allah sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut subhanallah, subhanallah, kan. Jadi kita boleh berzikir tu Allah bagi izin pada kita, dan Allah pilih kita untuk berzikir. Itu satu kemuliaan Allah bagi. Nak kena rasa anugerah Allah. Kita nak kena puji Allah SWT. Dan bila kita puji Allah, perkara yang pertama sekali timbul dalam hati kita ialah perasaan tawaduk, rendah diri kepada Allah. Maka kita semayang dengan rendah diri. Tak rasa dah semayang ni aku yang pandai, aku yang paling khusyuk. Tak rasa dah sombong, takbur, tak rasa dah. Kita rasa Allah punya, maka kita pun tawaduk, kita rendah diri pada Allah. Ini rahsia kekuatan. Siapa yang kuat? Orang yang paling rendah diri pada Allah, dialah kuat. Kerana orang yang paling rendah diri pada Allah, dialah yang paling Allah bagi kekuatan. Lagi kita rendah diri ke Allah, lagi Allah bagi kekuatan kat kita. Lagi kita rasa hina di depan Allah, kita rasa kita tak ada apalah, aku ni hamba je, ya Allah, rasa hina. Lagi Allah bagi kemuliaan. Ini terbalik, kan? Hari ni orang rasa diri dia mulia, orang rasa diri dia hebat. Aku bos. Penggelaran pun bosku. Ini tak ada kaitan dengan orang hidup atau matilah. Dipanggil bosku, bangga bosku. Dipanggil Datuk Seri, saya ada Datuk Seri, kenapa kamu panggil nama saya tak ada Datuk Seri? Oh, minta maaf Datuk Seri. Datuk Seri tu kuat sikit. Gitu kan. Hari ni orang bangga, orang rasa mulia. Dia muliakan diri dia, dia bangga, dia sombong, kan. Lagi sombong kita, lagi tinggi kita rasa diri kita, lagi rendah, hina di sisi Allah. Allah mencampakkan kehinaan. Jadi sebab tu nombor satu, lagi rendah diri kita pada Allah, Allah muliakan kita sebab kita jadi hamba dia. Kalau kita tinggi diri, kita jadi hamba nafsu kita. Nafsu ni jadi Tuhan, rendahlah kita, kan. Dunia jadi Tuhan, rendahlah kita. Jadi kita nak kena, ini proses. Jadi kita akan rasa tawaduk pada Allah. Ini kita mula mengagungkan Allah. Jadi apabila kita sembahyang, puasa, zikir, zakat, umrah, buat ibadah semua, kita makin rasa rendah diri pada Allah. Sebab kita rasa syukur Allah bagi kita nikmat boleh beribadah tadi, maka maknanya kita semakin tinggi kepada di sisi Allah. Allah makin muliakan kita sebab kita jadi hamba dia. Lagi kita rasa sombong, takbur, ujub, kita rasa kita lah yang paling best, paling pandai, maka sebenarnya kita hina, kerana kita telah menghina diri kita dengan kita menjadikan nafsu kita sebagai Tuhan. Kita menjadikan syaitan sebagai Tuhan. Kita menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kalau beribadah, nak riak, nak tunjuk. Supaya apa? Supaya orang puji kita. Ini riak. Riak. Nak tunjuk-tunjuk. Jadi
Tuhan kita tadi apa? Dia jadi manusia jadi Tuhan. Sebab nak tunjuk-tunjuk. Hina lah Tuhan manusia kan. Hina. Jadi nombor satu, kita tengok dan kita ingin sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh sembahyang, puasa, boleh bangun malam, boleh datang sini, alhamdulillah. Sesat-sesat datang dah hujan, petir, sesat lagi. Kan? Hari ni pun buka puasa lambat. Selalunya sebelum buka puasa air kuning, hijau, merah semua ada dah. Mi ke, bihun ke, apa semua ada dah. Hari ni tak ada apa. Ingat datang on time dah, datang awal, tapi Allah izin hujan, Allah izin petir. Tadi saya lalu tadi, Allah izin ada petir betul-betul kat depan zuk. Betul-betul nampak petir tu, sebakar sikitlah. Tengok Allah Akbar, masya-Allah. Allah nak suruh puji dia lagi, puasa dia betul-betul depan. Jadi nak sebut sini kan, Allah jadikan sesuatu yang sebenarnya Allah nak jadikan hati kita supaya teringat dia. Kereta depan saya tu dah hampir nak berhenti lah. Nak jalan tak nak jalan petiri kali kan. Dia jalan slow saya potong je lah kan. Ada jalan slow kan. Baik, jadi yang pertama tawaduk. Bila kita dah mula rasa rendah diri ke Allah, tu mula maknanya kita dah rasa Allah ni maha agung, maha mulia. Kalau tak ada tawaduk, maknanya sembahyang kita belum berkesan lagi. Belum ada kesan lagi. Puasa kita belum ada kesan lagi. Kita tak ada kekuatan lagi. Ni maqam nak memuji Allah. Ni peringkat awal nak mentauhidkan Allah, kita kena boleh puji Allah. Ni anak-anak kita nak kena ajar, diri kita pun kan. Lepas daripada itu, peringkat kedua lepas puji tadi, maka kita pun merasakan bahawa Allah tak berhajat kepada kita. Allah Tuhan kita hamba. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita tawaduk ni, baru kita tahu rupanya aku ni tak ada apa-apa. Yang ada kat aku ni semua Allah punya. Allah nak ambil anytime. Rumah boleh terbakar, rumah boleh hanyut banjir, kereta boleh accident, Allah nak ambil anytime. Nyawa pun Allah boleh ambil. Nyawa pun Allah punya. Barulah timbul satu perasaan. Orang yang khawasul khawas, orang yang lebih mengawasi, lebih peka lagi, maka dia bersifat tadarruk. Dia rasa perlukan Allah. Jadi memuji Allah ni, dia akan sampai peringkat dia rasa memerlukan Allah. Walaupun dia pandai, dia rasa pandainya tu Allah punya, Allah bagi. Maka bila rasa Allah punya, Allah bagi, dan Allah tak memerlukan pun kita, dia boleh pilih orang lain. Dia boleh pilih siapa-siapa yang lain, tapi dia pilih kita. Dia bagi kita ada harta sikit, ada rumah, ada kereta, ada keluarga, ada kawan-kawan. Allah bagi, ada Islam, ada iman, Allah bagi. Bila Allah bagi itu, dia rasa, ya Allah, engkau nak pilih orang lain pun boleh, engkau tak nak pilih aku pun boleh, tapi hari ini kau pilih aku. Kita pun rasa rendah diri ke Allah, kita rasa perlukan Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau engkau tak pilih aku jadi orang yang sia-sia. Maka timbul sampai peringkat tadarruk. Tadarruknya apa? Kita maksimalkan rasa perlu pada Allah, rasa memerlukan Allah. Hari ini manusia tak rasa perlu Allah. Sebab dia ada badan, dia boleh bekerja. Ada badan, dia boleh buat macam-macam. Ada otak, boleh berfikir. Ada kawan-kawan, ada networking, ada kabel. Nak projek, pergi tarik je kabel dia mana-mana kan. Boleh dapat projek, tender free kan. Boleh masuk tender, boleh bisnes. Dia rasa dia ada. Kita yang bekerja makan gaji pula, tiap bulan dah tentu buat masuk duit gaji. Kita tak bimbang dah nak makan nak apa. Kalau orang yang tak ada kerja kan, tiap-tiap hari fikir macam mana nak dapat duit untuk bekerja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadang-kadang kais tak dimakan pun. Orang yang kerja makan gaji ni tak risau. Sehingga akhirnya tak risau tu menyebabkan kita tak rasa memerlukan Allah. Bila tak rasa memerlukan Allah, kita pun mula lalai, leka. Kan kalau naik apa kereta kan, kereta ni yang baru, version baru kan, ada sensing apa, Honda sensing kan, security-nya, keselamatan dia apa semua kan. Kita rasa hebat, kita tak rasa keselamatan tu Allah yang bagi. Kita ingat kereta yang bagi. Tayarnya Michelin kan, agak jelas kan, tayarnya tayar special, tayar yang selamatkan kita daripada aksiden.
Kereta yang selamatkan kita. Jadi kita tak rasa tadarruk, tak rasa memerlukan Allah. Bila kita tak rasa memerlukan Allah, kita tak sampai lagi maqam memuji Allah. Tak sampai. Proses. Jadi bila kita rasa Allah punya semua ni, maka kita tak ada apa-apa dan Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Maka hati kita rasa, ya Allah, ya Allah. Tiap-tiap malam kita minta ke Allah, ya Allah, izinkan jadikan malam ini malam yang lebih baik daripada malam-malam yang terbaik sebelum ini. Minta doa. Minta doa. Ya Allah, jadikanlah malam ni malam yang terbaik daripada malam-malam yang terbaik sebelum ini, ataupun yang lebih baik daripada malam yang terbaik sebelum ini. Minta ke Allah. Jadi insya-Allah ni doa-doa yang mustajab ni. Akhirnya Allah bagi. Allah ni bagi. Kita rasa memerlukan. Sebab tu siapa yang rasa memerlukan, maka dia akan mula, Allah akan jawab dia punya apa? Doa. Spontan kadang-kadang. Sebab tu siapakah orang yang mendapat ma'unah, mendapat pertolongan Allah? Orang yang mendapat pertolongan Allah ini orang yang hatinya telah mula bergetar dengan iman pada Allah. Bergetar dengan iman. Sehingga getaran itu menyebabkan berlakunya ibadah, ubudiyah, berlakunya amal. Jadi orang yang digetar dengan iman. Jadi jantung dia yang luar, hatinya yang rohiyah tadi, yang dalam, digegar oleh iman pada Allah. Dia rasa memerlukan Allah. Dia rasa memerlukan Allah. Maka dia berdoa, Allah bagi. Ini orang yang mendapat ma'unah, pertolongan. Pertolongan. Dia rahsia dia kat situ. Bukan kita kata kita rasa kita pandai bahasa Arab, kita doa bahasa Arab, kita doa dalam doa yang Nabi bagi. Doa yang Nabi bagi kita rasa dah mustajab lah. Doa depan Kaabah yang mustajab juga ialah apabila kita rasa memerlukan Allah, perlu sangat Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Ini doa Aulia Allah yang peringkat pertama disebut yang ma'un, orang yang ada pertolongan daripada Allah. Hatinya rasa memerlukan Allah. Bila dia memerlukan Allah, dia rendah diri kepada Allah, maka dia berdoa, Allah mustajabkan doa dia. Tetapi orang yang di peringkat ini ibaratkan besi. Besi yang telah diberi api, dipanaskan dengan api. Maka di besi ni sejuk. Lepas tu dia panas. Jadi dia memerlukan amalan yang banyak, doa yang banyak. Kena banyak sikit lah. Doa ni kena panjang sikit, zikir ni kena panjang sikit, solat kena panjang sikit. Ini peringkat pertama. Banyak baru Allah bagi satu. Peringkat kedua disebut karamah. Ini mustajab doa. Karamah ni bila mana iman tadi telah sampai peringkat menyebabkan seluruh anggotanya bergegar dengan amalan soleh. Seluruh anggotanya. Sehingga matanya tidak melihat melainkan untuk beribadah, telinga tidak mendengar melainkan untuk beribadah, lidah tidak bercakap melainkan untuk ibadah. Seluruh hidup dia dah mula beribadah, ubudiyah pada Allah. Dah mula meninggalkan maksiat. Maksiat ditinggalkan. Ibaratkan besi yang telah dipanas tadi dah mula merah. Besi itu dah mula merah dah, panas, dia bergegar, maka melahirkan amal. Orang yang sampai peringkat ni, maka doa dia lebih dekat dengan Allah. Mungkin tak perlu zikir yang panjang, tak perlu sembahyang yang banyak, cakap sikit je Allah dah bagi, kerana seluruh tubuh badan dia dah jadi hamba Allah. Ini disebut karamah. Karamah ini secara umum saya bagi tamsilan, bagi apa dia panggil, bagi kiasan. Kiasan kita boleh faham besi bila dah panas dia warna merah. Jadi hak ni kita letak apa atas dia pun boleh masak. Kita letak air mendidih, masak. Sebab besi dah panas lah. Tapi yang pertama tadi, ibarat besi yang sejuk baru nak kena panas. Iman baru nak mula.
dia gegar. Sekali-sekali dia boleh semayang, sekali-sekali dia boleh puasa macam itu. Lama-lama makin banyak akhirnya. Tapi bila dia buat itu, maka dia akan mula. Ini orang yang imannya telah menguasai diri dia. Dia peringkat awal pun Allah dah tolonglah. Dia sudah doa, mustajab doa. Kemudian apabila seluruh anggotanya dah mula beramal, tangan dia beribadah, semua dah ibadah, bergegar jadi besi yang dah berwarna api itu, warnanya dah merah. Kan kita letak air boleh panas mendidih sebagainya tadi, maka yang ini disebut karamah. Tak perlu zikir panjang, sikit dia cakap Allah dah bagi. Ya Allah, teringin nak pergi Mekah, tiba-tiba dekat Mekah lah. Gitu kan. Ya Allah, rindu kat Rasulullah SAW, tiba-tiba ada macam Nabi ya. Allah bagi ya. Ini untuk orang yang mula dah jadi panas, iman tu dah menggegar seluruh kehidupan dia. Ini mustajab doa. Ini disebut karamah. Dan orang yang begini, seluruh hidup dia adalah perjuangan. Dia berjuang. Tak adalah fikir dia nak bermalas-malas dengan dunia. Tak adalah fikir nak bersama-sama dengan nafsu. Nafsu sekadar dia nak untuk nak melaksanakan tuntutan kewajipan sahaja. Kemudian yang ketiga, karamah yang khusus. Ini mustajab doa. Ini kita akan bincang tabligh TV. Ini kita bagi trailer sikit. Trailer sikit. Yang ketiga, apabila besi kita bagi, pamit iman tu dah iman dah panas, dah besi tu dah panas sangat, akhirnya besi itu lebur. Dia dah tak bentuk besi dah. Dia jadi cair. Dah jadi macam api dah. Dia jadi dialah api. Panas pun panas api. Siapa yang menyentuh dia pasti panas. Maka yang ni karamah khusus, Allah akan bagi lebih daripada yang kita jangka. Ini aulia Allah yang telah yang mana iman dia itu telah meneburkan dia daripada kehidupan dia. Ini contohlah. Tapi kita nak mula dengan memuji Allah tadi. Nak kena mula dengan rasa tawaduk, rendah diri ke Allah. Nak kena rasa tadarruk, memerlukan Allah. Kita kena latih sampai peringkat iman itu lebur, meleburkan segala yang ada pada kita. Benar-benar kita benar-benar menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makam memuji Allah. Ini peringkat pertama untuk kita mentauhidkan Allah. Peringkat kedua untuk mentauhidkan Allah ialah peringkat, maka bila kita dah mula puji Allah, mula kita rasa tawaduk, rendah diri, tadarruk, memerlukan Allah, maka dia sampai peringkat kita pun menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah. Mula kita merendahkan diri, kita menyerah diri kita kepada Allah. Qul inna hudallahi wal huda wa amirna linuslim li rabbil alamin. Di surah Al-An'am ayat 71. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wa umirna linuslim, dan kami diperintahkan oleh Allah untuk menyerah diri kepadanya, li rabbil alamin. Jadi sampai peringkat yang ini, iaitu apabila kita mula menyerahkan seluruh urusan kita pada Allah. Maknanya hidup kita ni tak bermakna kalau tidak menjadi hamba Allah. Tak bermakna kalau kita tidak benar-benar mendapatkan redha Allah. Tak ada makna. Ini makam yang kedua, kita mula menjadi orang Islam. Orang Islam yang menyerahkan diri kita seluruhnya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kita menyerah diri. Jadi bila menyerah ni, hati kita akan mula tenang. Macam mana tenang? Tenang, contohnya Allah bagi kita sakit. Sakit tak? Sakit. Tapi kita tahu sakit itu daripada Allah, maka kita bersabar.
kita serahkan, ya Allah, sakit ya Allah. Bukan kita tak minta sembuh, minta sembuh. Kita pergi berubat sebab Allah perintah kita berubat. Allah perintah kita minta sembuh, doa tak apa, tapi kita boleh sabar. Kita sabar, kita tenang, kita redha. Ini menyerahkan diri kepada Allah. Jadi qada dan qadar ni kita melihat di belakang setiap yang berlaku itu adanya kuasa Allah, adanya kehendak Allah, iradah Allah, adanya ilmu Allah yang maha bijaksana, adanya al-latif, sifat Allah yang maha halus. Jadi kita tengok balik, ya Allah, ya Allah, aku serahkan Engkau ya Allah. Sebab tu bila ditanya, kalau bila kamu nak mati kan, bila kamu nak mati, maka kalau orang biasa-biasa, kalau boleh tak nak mati. Kalau biasa tak nak mati. Kalau orang yang luar biasa sikit, dia kata aku nak mati masa aku tengah sembahyang, contohnya. Kalau orang yang memang luar biasa, aku nak mati ni aku serah ke Allah. Masa bila pun, sekarang ke, akan datang ke, aku serah ke Allah. Kerana Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil. Allah tak akan aniaya, bukan serah ke Allah. Ni mati pun serah ke Allah. Jadi kalau nak minta umur panjang, umur pendek, ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang. Sekiranya umur itu baik pada aku, baru kita doa balik pada Allah. Bukan doa saja, ya Allah, berikanlah aku berjaya pada hari ini dengan untung yang banyak. Sekiranya baik pada agama, baik pada aku, ya Allah, serah ke Allah. Ini makam yang kedua ni, bila dia dah tunduk ke Allah, dah mula tadaruk, merasakan memerlukan Allah, dia pun rasa, ya Allah, aku redha, ya Allah. Ini makam redha, kita mula redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita mula menyerah, Jadi hati kita tenang aja sentiasa. Allah bagi kita nikmat, kita tenang dengan syukur ke Allah. Allah bagi kita balak, kita tenang dengan kita sabar ke Allah. Allah bagi kita tercebur di dalam dosa, kadang-kadang terbuat dosa, maksiat, berbuat maksiat, Allah izin tercebur dalam maksiat, hati kita tenang dengan taubat. Taubat ke Allah, ya Allah. Sebab tu bila kita diberikan oleh Allah, mana kadang-kadang kita tak kuat, kadang-kadang tercebur dalam dosa, kan? Orang muda-muda lah, terutamanya orang tua pun lebih kurang juga. Kita tercebur dengan dosa. Jadi sebenarnya Allah nak suruh kita bertaubat, bukan Allah tak sayang kita. Ada tak orang soleh yang tercebur dengan maksiat? Ada tak? Ada. Bukan tak ada yang maksum. Mana siapa? Nabi je maksum, Rasul je maksum sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tercebur dalam dosa, macam mana nak tenang? Taubat, astagfirullah, astagfirullah. Baik, semua baik belaka. Yang nikmat pun baik, yang balak pun baik, yang dosa pun baik, semua baik. Bila Allah bagi kita kekuatan beramal pula, ibadah, kita tunduk rendah diri pada Allah, pun tenang juga. Hanya menyerah. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan kita sangka sesuatu yang berlaku pada kita itu tak sengaja. Semuanya sengaja. Kata Imam Al-Bana rahimahullah, dia kata apa? Allah bukan hanya mencipta manusia ataupun jin, Allah juga mencipta sistem yang akan mendidik manusia dan jin tersebut. Apa sistemnya? Hidup kita ni adalah satu tarbiyah. Tiba-tiba kita terjatuh, bukan tak sengaja. Allah nak suruh kita sabar, Allah nak suruh kita lebih hati-hati, Allah nak suruh kita lebih banyak zikir kat dia, ingat kat dia. Kadang-kadang Allah bagi nikmat, Allah nak suruh kita syukur kat dia. Jadi semua yang berlaku tu adalah tarbiyah daripada Allah. Cuma kita ni tak menyerah ke Allah, jadi akhirnya kita tak tahu. Kita pun leka, lalai. Allah bagi nikmat, kita kufur nikmat. Kita guna pula nikmat tu untuk nak lawan Allah. Dapat pangkat, guna pangkat nak lawan Allah. Dapat jusa ni orang kerajaan ni. Dapat jusa, sombong pula. Sebelum tu prebet aja. Sebelum tu kan pegawai kerani aja. Naik pangkat, sombong.
Allah bagi nikmat, naik pangkat, amanah tu supaya kita lebih tawaduk pada dia. Jadi terputus. Jadi makam yang kedua ni ialah nak mentauhidkan Allah. Kita kena mula rasa, tapi kena mula dengan makam pertama tadi. Kena mula dengan kita puji Allah dulu. Nak rasa nikmat daripada Allah, segala daripada Allah, yang baik pun ya, yang buruk pun ya. Kan ada orang Allah uji buruk kan. Banyak ada orang Allah uji balak. Allah nak uji dia balak sebab Allah nak suruh dia sabar, nak latih dia sabar. Ada orang Allah uji dia nikmat, Allah nak suruh dia syukur. Jadi masing-masing tak sama. Macam tadi lah, ada orang yang sesat, ada orang yang tak sesat. Ada yang first time datang sini tak sesat, alhamdulillah tu jumpa. Ada yang jumpa rumah juga, tapi rumah lain, banglo. Bawah sana, bawah tu je banglonya. Dia tak nampak yang atas ni, nampak kat bawah tu. Pusing tempat lain pula. Dah tak tahu. Allah uji dengan sesat. Sesat jalan lah, bukan sesat akidah. Akidah tak sesat, jalan kan. Allah uji tu. Akhirnya sahabat-sahabat kita kat sini, kita bawa doa, ya Allah, ya Allah, berilah kesabaran kepada orang yang sesat-sesat. Ya Allah, sampaikan. Alhamdulillah, bila doa dah tengok sampai ya kan. Dah buka belum? Belum buka lagi. Rupanya korma betul pun bawa. Ini semua Allah uji. Nampak macam tak sengaja. Sengaja. Allah tahu. Tak ada yang berlaku tak sengaja. Jadi bila kita rasa macam itu, mula hati kita menyerah ke Allah. Menyerah di ketenangan. Tenang. Uji-uji macam mana tenang. Kita mula istighfar. Kita mula cakap Alhamdulillah. Ini kekuatan. Kekuatan. Yang ketiga ialah makam tawajuh. Tawajuh ni macam mana digambarkan dalam ayat Allah suratul An'am yang kita baca, kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, penumpuan hidup aku, kehidupan aku itu, wa mahyaya wa mamati, kematian aku, lillahi rabbil alamin. Rupa-rupanya hidup kita ni, bila kita mula memuji Allah, mengenal Allah, mula kita menyerah diri pada Allah, maka jadi ibadah. Bila semua ibadah tu maknanya kita menghadapkan diri kita pada Allah. Ibadah tu maknanya kita menghadapkan, bertawajuh. Tawajuh ni maknanya tawajuhnya wajah. Kita menghadap, macam kita berhadapan menghadap. Jadi rupanya setiap ibadah itu adalah tawajuh kita. Kita menghadap Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Rupa-rupanya macam tu. Jadi apabila dia dah mula memuji Allah, membina kekuatan, maka jadilah dia tawajuh, maka dia akan sampai kepada peringkat ibadah, makam ibadah. Maka dia jadi ubud, orang yang hamba Allah. Maka inilah orang yang paling mulia sekali. Paling mulia hamba Allah, paling mulia. Yang paling mulia bukan Perdana Menteri. Yang paling mulia bukan yang di Pertuan Agong. Yang paling mulia bukan orang yang paling kaya, orang yang paling glamour, artis yang paling popular. Anugerah artis paling popular, berita harian yang betulnya. Bukan artis yang paling popular yang paling mulia. Yang paling mulia bukan Perdana Menteri, Presiden, bukan menteri. Jangan kerek sangatlah jadi menteri. Jangan kerek sangatlah kan. Jadi Menteri Kesihatan contohnya. Jeng. Kita tukar Menteri jeng. Marah dia. Sorry lah kalau dengar. Paling mulia siapa jadi hamba Allah? Paling mulia. Sebab selain daripada hamba Allah, maka dia jadi hamba makhluk. Jadi dua je, Al-Khaliq dan makhluk. Al-Khaliq ni yang menjadikan, pencipta Allah, dan makhluk yang dicipta. So kalau kita tak jadi hamba Allah, kita jadi hamba makhluk. Siapa hamba makhluk? Hamba diri kita sendiri. Kita hamba pada diri kita sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Maka pernah kamu tengok orang yang menjadikan diri dia sebagai Tuhan? Diri dia jadi Tuhan. Nak makan, dia rasa nak makan, dia makan. Rasa nak bermaksiat, buat. Tak kira. Nak tidur. Dia tak tengok masa tidur ke, masa study ke, masa apa. Dia tidur je. Ikut mood semua kan. Siapa yang ikut mood, maknanya dia jadikan diri sebagai hamba.
kepada diri dia. Dia jadi diri dia hamba Tuhan. Nak sudah Tuhan. Bahaya. Jadi bila tawajuh ni, bila kita latih tawajuh ni, maka baru kita boleh sampai ke makam menjadi hamba Allah ibadah. Jadi tawajuh ni apa? Tawajuh ni maknanya kita menghadap pada Allah. Semua amalan yang kita buat, ibadah kita buat, itu tawajuh lah tu. Kita sedang menghadap Allah. Walaupun kita tengah duduk macam gini, walaupun kita tengah baring, tapi dalam keadaan berubudiah pada Allah, beribadah, maka sebenarnya kita sedang bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Inilah proses yang kita nak faham malam ni, insya-Allah. Faham sikit. 10.30 dah. Cepat tu. Ke kita mula lambat? Mula kan? Baik, kita tengok apa tawajuh. Tawajuh ni penting. Ni prinsip pertama ni, kita nak mentauhidkan Allah ni. Kalau kita faham yang ini, insya-Allah prinsip yang lain akan datang. Kalau yang ini kita tak faham, hebat berceramah, kan? Hebat ilmu kita, hebat semua amalan kita, tapi kita tak menghadap Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka kita tak ke mana-mana. Tak ke mana-mana. Baik, tawajuh ini dah sudut bahasa, dia menghadap, kita berhadapan. Kalau dari sudut istilah orang tasawuf ni, biasa-biasanya kata kita berdepan dengan guru kita, kita baca zikir, kita belajar majlis ilmu, itu tawajuh dari sudut kita dalam majlis bersama-sama dengan orang yang soleh-soleh ni, kan? Dan apa maksud menghadap kepada Allah ini? Apa maksud menghadap kepada Allah? Yang pertama sekali, maksud menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah satu perasaan kita ni boleh melihat Allah. Tawajuh ni bermula dengan kita kata ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Macam mana nak melihat Allah? Kita nak melihat Allah, kita dah sebut dah. Kita melihat dengan hati kita. Tak boleh dengan mata, mata tak nampak. Macam mana nak melihat dengan hati? Hati nak merasai perbuatan Allah, hati nak merasai sifat Allah, hati nak merasai nama-nama Allah, nak merasai zat Allah. Ini semua tauhid af'al, tauhid sifat dan asma Allah, dan tauhid untuk kita zat Allah, mentauhidkan. Ni kita bincang tajuk lain dah bincang dah secara ringkas. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, tak nampak perbuatan Allah. Kita nampak ni jak ni. Nampak jak je. Tak nampak. Di situ ada sifat Allah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar. Dekat situ ada nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dekat sini ni menzahirkan sifat Allah, nama Allah. Kita tak nampak, hati kita tak rasa. Tak boleh rasa, kita nampak jak je. Maksudnya kita ni macam buta daripada mengenal Allah. Bila buta mengenal Allah, bila kamu tak nampak Allah, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi taqarrub yang dimasukkan itu, Allah melihat kamu, Allah mendengar apa yang kamu bisikkan, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Semua itu adalah perasaan bermulanya tawajuh. Tawajuh maknanya kita rasa kita berhadapan dengan Allah, walaupun kita tak nampak Allah. Kita rasa Allah melihat kita, Allah mendengar, Allah mengetahui, kita rasa. Kita merasai dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Itu bermula tawajuh kat situ. Kita rasa. Jadi ini kena latih. Macam mana nak rasa? Saya tak boleh rasa apa-apa pun. Maknanya hati kita sakit. Kalau kita tak boleh rasa, hati kita sakit, hati kita keras, silap-silap hati kita mati. Tak boleh rasa, hati sakit sebenarnya. Badan, tubuh badan tak sakit, sihat, overweight lagi, overweight lagi badan, tapi hati sakit, bukan coronavirus lagi, sakit teruk ni. Jadi kita kena tengok balik. Jadi apabila kita
Tawajuh ni maknanya kita nak ubudiah ke. Contohnya kita sembahyang kan, kita Allahu Akbar, kita tak nampak sifat Allah, perbuatan Allah tak nampak tadi, kita hati kita sakit, maka kita nak rasa Allah sedang melihat kita. Kita pun tunduk malu ke Allah, tunduk malu ke Allah kan. Allah melihat aku sembahyang tapi aku lalai. Kita melihat, kita mengasai agung keagungan Allah. Ini takarub. Ini tawajuh dia bermula daripada kita merasai satu perasaan bersama Allah. Syu'ur wujdan. Syu'ur satu perasaan Allah ada bersama kita. Ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kita rasa Allah bersama kita. Ini tawajuh bermula kat situ. Tapi nak mula kat situ hati kena bersih. Kalau hati kotor tak boleh. Ada seorang makcik tu, bila kita ajar kat dia, makcik kita baca, kita banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca dengan lidah. Lepas tu baca dengan hati sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati pun baca sekali la ilaha illallah tadi. Tiba-tiba dia angkat tangan duduk belakang. Kenapa makcik? Makcik tak boleh baca dalam hati, boleh baca lidah je. Hati tak boleh baca. La ilaha illallah tak boleh baca. Kenapa makcik kita baca ramai-ramai? Tak boleh. Makcik boleh baca lidah, hati tak boleh, tak naik, hati tak boleh ikut, dia kata. La ilaha illallah macam mana? Tengok-tengok mungkin ada gangguan. Ada gangguan, ada setan dalam badan dia tu, dalam hati dia. Keras sangat sampai tak boleh dia nak berzikir. Nak zikir susah. Sebab tu kalau kita zikir, kita sembahyang, baca lidah, hati pun ikut sama. Itu maknanya hudurul qalb. Ulama kata apa? Kehadiran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lidah, dalam hati pun sama, ikut serentak baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita baca Alhamdulillahirabbilalamin. Hati pun baca. Kalau hati tak baca, maknanya kita tidak menghadirkan hati. Macam itu. Kalau lidah baca Alhamdulillahirabbilalamin, tapi hati, lagu Siti Nurhaliza. Cindai. Cindai, bukan Tok Cindai, jangan marah. Tok Cindai ada Tok Cindai, bukan Cindai. Ada kan zat joget Cindai ke apa kan, tak tahu. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim. Kita baca lidah kita sedap. Imam lagi, imam lagi. Tapi hati dengar orang sebelah sana pasang lagu Siti Nurhaliza kan, Piramli ke kan, lagu Piramli yang kita suka, hati kita boleh nyanyi sama yang tu. Maksudnya tidak menghadirkan hati. Siapa yang tidak menghadirkan hati, kalau dia doa, Allah tak terima doa dia. Macam kita kurang ajar lah dengan anak kita kan, cakap dengan kita, pandang tempat lain. Suara kasar, pandang tempat lain. Kita menghadap sini, dia duduk situ, dia menghadap tempat lain. Cakap kan, Along, kenapa pandang sana? Tak ada apa, sahaja je kan. Daripada tengok muka abang tengok kereta kan, lagi handsome kereta tu kan. Panas kita kan. Along nak apa datang ni? Along nak basikal kan, pandang kat kereta, nak basikal, kita bagi tak basikal dia. Pergilah minta kat kereta tu kan, gitu kan. Kita kan murah kan. Pergi minta kat kereta tu kan, contohlah kan. Kau suka kita pergi minta kereta, jam dekat abang. Jadi kita sembahyang, lidah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim. Kita baca, tapi hati kita nyanyi lagu Cindai. Agak-agaknya Allah murka. Oh ya, marah, jangan main-main Allah ni. Tapi dia maha pemurah, nasib baik. Allah ni maha pemurah, maha pengasih. Kalau tak dengan segera peti datang, zup, habis pasrah. Tapi Allah maha pemurah, maha pengasih. Allah maha sabar, maha hebat Allah ni. Allah bagi peluang, tak apa, engkau derhaka kat aku ya, depan aku engkau derhaka, tengah sembahyang engkau derhaka, tapi tak apa, aku bagi engkau peluang supaya bertaubat. Kita yang tak sedar. Jadi bila kita solat tu, baca lidah, baca hati, baru menghadirkan hati. Zikir pun sama. Bila kita subhanallah, 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 kita baca hati, sama-sama baca serentak, baru disebut hudurul qalb, menghadirkan hati, baru ada kekuatan. Lepas tu ada lagi peningkatan dia, itu baru peningkatan pertama kan. Baik. Jadi nak sebut kat sini, kita apabila kita mula bertawajuh tadi, kita mula merasai kehadiran Allah dengan kita bersihkan hati kita tadi. Dan juga
Sehingga bila kita dah mula ma'iyatullah, merasai Allah bersama, barulah akan lahir al-ikhlas. Jadi maksud menghadap ni ialah kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Itu maksud menghadap. Ramai orang puasa, tapi ramai orang puasa kadang-kadang bukan sebab kerana Allah, kerana nak diet. Dia tengok perut, ya Allah 42 dia kata. Aku pendek je, jadi dia gemuk pendek kan. 42 dia kata, patutnya kan 32, 42 kan. Ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Jangan rasa-rasa. Ni cuma contoh je, tak sebut pun nama siapa. Ya? Jangan terasa. Yang 42, ni bulan Ramadan ni ada peluang ni. Tapi tak jadi juga sebab siang lapar, malam kembung balik kan. Kunjuk kerja balik. Tak jadi juga. Jadi puasa kerana nak diet, puasa kerana nak slim, bukan lagi puasa kerana Allah. Sembahyang duha 8 rakaat sembahyang duha, tapi kerana nak kaya. Nabi kata sembahyang duha kaya, maka kita pun sembahyang duha kerana nak kaya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakan aku, kayakan aku. Sembahyang duha kerana kaya. Boleh tak sembahyang duha kerana kaya? Boleh tak puasa kerana nak slim? Kalau puasa boleh slim tak? Boleh diet tak? Boleh tak? Dapat? Boleh, dapat. Itu fadilah, itu kelebihan puasa. Kelebihan sembahyang duha, kelebihan, bukan kerana. Bukan sahaja aku sembahyang duha kerana nak kaya, tak boleh, haram. Tak boleh. Sahaja aku sembahyang duha kerana Allah, itu sahaja. Tapi sembahyang duha, kita doa kaya, boleh tak doa kaya? Boleh, doa kaya tak apa, tapi jangan sembahyang kerana nak kaya. Tak boleh. Sembahyang kerana Allah, maknanya kita sembahyang miskin. Sembahyang miskin, makin sembahyang semakin miskin. 12 rakaat, mula 4 rakaat makin miskin. Tak cukup 8 rakaat lagi miskin. 12 rakaat muflis kan. Kita ingat makin sembahyang tak, rupanya Allah nak bagi kita tunjuk kan. Muflis 12 rakaat. Tak. Kita kata tak apa, ya Allah, kau bagi aku muflis pun aku sembahyang 12 rakaat juga, konsisten. Itu maknanya sembahyang bukan kerana kaya, sembahyang kerana Allah. Jadi Allah bagi miskin ke, Allah bagi kaya ke, tetap sembahyang. Itu macam sembahyang kerana Allah. Ada orang sembahyang, ya Allah, aku dah sembahyang 10 tahun aku sembahyang duha, tak kaya-kaya pun ya Allah. Sembahyang duha kerana kaya, itu tak boleh. Jadi kita lihat hari ni, ada orang sembahyang kerana nak kaya, baca waqiah kerana nak kaya. Ada orang amal kerana nak kebal. Boleh tak amal kerana nak kebal? Tak boleh. Amal kerana Allah sahaja yang Allah terima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Tidak aku perintahkan kepada kamu melainkan kamu memurnikan semua yang kamu buatlah, kurang lebih begitu. Nak maknanya ikhlas. Maksud tawajuh, maknanya kita pastikan yang kita buat hanya kerana Allah saja. Itu maksud tawajuh. Maksud tawajuh juga kita menghadap Allah ni, kita buat kerana Allah saja, sembahyang Allah. Bukan sebab nak dapat syurga, neraka, jauh neraka semua tu. Itu cuma fadilat dia, itu semua Allah bagi anugerah dia. Kita jangan kerana syurga, jangan kerana takut neraka, jangan kerana yang lain, hanya kerana Allah. Tapi nak minta masuk syurga boleh tak? Boleh, minta masuk syurga, mintalah. Minta tak apa, jangan buat kerana nak masuk syurga, jangan. Boleh tak? Setengah ulama kata boleh. Tapi yang hakikinya jangan kita buat begitu. Tak ada kerana lain melainkan kerana Allah. Sebab tu kadang-kadang kita buat kan, makin buat makin tak dapat. Makin buat makin tak dapat. Kenapa? Sebab Allah nak bersihkan hati kita. Kita doakan, ya Allah, bantulah aku dalam pekerjaan aku. Tengok makin susah. Doa lagi makin susah. Susah. Sebab rupanya kita doa tu bukan kerana Allah, doa kerana benda tu. Jadi Allah nak didik hati kita ni. Kita kena bersihkan ikhlas kita. Barulah tawajuh tadi. Barulah kita menghadap Allah. Barulah hakikat menghadap Allah tu ikhlas. Dan ikhlas tu barakah. Barakahnya dia berkembang. Amalan akan berkembang. Baru kita semakin semayang semakin kuat. Semakin Quran semakin kuat. Makin berzikir semakin kuat. Makin kita ada kekuatan. Di akhir zaman ni kita amat memerlukan kekuatan ikhlas. Contoh ada anak-anak kita sakit. Sakit apa? Benda tak nampak sakit. Tuan-tuan boleh try lah try.
Kadang-kadang Allah bagi kita uji dengan tanda gangguan. Apa tanda gangguan? Nak baca Quran ngantuk sangat. Sebelum tu segar-bugar, okey, tak ada apa. Buka Quran je terus terus ngantuk. Kan? Nak berzikir pun sama juga. Zikir la ilaha illallah. Itu dapat pahala tak? Dapat pahala. Tidur tu seolah kita berzikir, tapi tak ada dia punya kekuatannya tu kan. Jadi ada gangguan. Kena rawat tak? Wajib rawat. Gangguan apa? Kadang-kadang saka. Saka ni apa? Tok nenek kita 4 generasi, 5 generasi dulu mengamalkan apa-apa agaknya, berjanji apa-apa agaknya dengan jin-jin dan syaitan, maka tiba-tiba jin syaitan bersama dengan kita sebab kita keturunan dia. Ada tak? Ada. Mustahil tak? Tak mustahil. Ada orang ada. Kita tahu kita kena lawan. Wajib lawan. Lawan macam mana? Kita minta ke Allah. Tak payah pergi jumpa bomo, tak payah. Cari ustaz, tak payah jumpa ustaz. Kita buat sendiri. Minta ke Allah, kita buat. Baca maksurat ke, baca manzil ke, ikutlah. Yang mana kita rasa yakin, yang mana kita rasa dekat, kita bacalah. Tapi baca tu bukan kerana saka, bukan kerana nak rawat, kerana Allah. Baca tu mesti niat yang betul. Apa niatnya? Ya Allah, aku baca ni supaya aku dekat dengan Kau. Ya Allah, aku ada kekuatan. Minta kita kuat supaya kita dapat redha Allah. Lepas kita baca, maknanya kita kena baca selalulah. Jangan baca sekali-sekali, baca selalu. Lepas tu kita baca, bila kita baca tu, kita rendahkan diri pada Allah, minta pada Allah tolong. Minta pada Allah tolong. Baca maksurat. Dan kalau boleh maksurat kubra, kalau panjang sangat baca sugra. Dan kalau tak boleh juga baca manzil pun boleh, ikut terpulang baca. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca, tiba-tiba masa panas. Kalau kita tak kuat, minta kita baca sama-sama dengan sahabat kita. Kalau kita dah kahwin, baca dengan suami isteri kita, baca sama-sama maksurat. Kemudian minta ke Allah, ya Allah, Kau berilah kepada aku kesihatan, rahmat, barakah daripada apa yang aku baca ni, ya Allah. Minta ke Allah. Kita baca kerana Allah. Okey, kita baca, tiba-tiba sakit kat sini. Sakit kat sini. Bahu, kata lah kata. Pegang bahu tu. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi syarat dia apa? Dalam hati minta tolong ke Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pemurah, Maha Pengasih tu, Kau sembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 11 kali. Ikhlaskan hati kerana Allah. Buatkan Allah, ya Allah, aku minta tolong ke Engkau. Tapi baca tu, baca bismillah, hati minta tolong ke Allah. Cuba buat kan? Cuba buat. Sakit kat mana? Tengok, kalau tengok suami je mesti panas. Tengok TV apa ni, syarohan sejuk aja. Tenang je, tengok syarohan tenang aja. Tengok suami panas aja. Ni macam ada apa-apa Ni tak ada kena mengena dengan siapa yang hidup mati ni. Saya cakap je ni, contoh ni. Saya cerita pasal tawajuh pada Allah ni. Ataupun suami tengok isteri panas saja. Ada satu kes tu, anak tengok bapa panas, tak boleh, mesti ni nak marah kat bapa dia. Ada kisah. Dan alhamdulillah bila kita dia panas kat dada, rasa tegang, pegang dada ni, baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita baca, hati kita ikut sama. Niat kita dari sudut doa tu, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Cuba buat 11 kali. Kalau Allah SWT perkenankan 11 kali tu dah habis, dah panas. Tak panas dah lepas tu. Cuba.
Bukan saya yang bagi, Allah bagi. Kita cuba kan. Benda ni memang ulama-ulama daripada dulu dah ni. Ni dia ada sanad ni, ada sanad ni. Bismillahirrahmanirrahim sekali ada sanad amal, ada sanad dia. Tapi nak sebab sini buat. Tapi minta ke Allah. Minta ke Allah. Contohnya kita nak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim tu? Maha Pemurah pengasih kan. Jadi sebenarnya hakikat Bismillahirrahmanirrahim ni, setiap benda nak minum Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Semua perkara yang bermula dengan Bismillah, nak minum, nak makan, semuanya ada barakah. Nabi kata kan, semuanya ada kebaikan. Siapa yang terputus daripada Bismillah, maka Allah tinggalkan dia. Maka nak keluar rumah baca Bismillah, nak makan baca Bismillah. Tapi bila baca Bismillah, macam mana mustajab Bismillah ni? Apabila dalam hati kita minta tolong ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang tadi, ya Allah tolonglah aku. Kita peminum. Maka minum tu jadi kekuatan pada kita. Jadi kekuatan bagi kita nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah akan tolong. Bila kita baca tu ada malaikat akan jaga kita. Allah hantar malaikat jaga kita. Tak payah try. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allah izin masa tu, hari tu accident. Sebelum accident kita dah perasan dah. Akhirnya Allah izin accident, tapi accidentnya minor aja, sikit je. Ataupun kita dah tertidur dah pada accident, tertidur dah. Daripada Melaka air keruh, buka-buka seremban. Pernah lah. Tak pernah. Macam pengalaman cakap ni kan. Tutup mata. Kita tak perasan, tutup, buka-buka, seremban. Perasan ni keluh tadi. Patutnya aksiden dah, tapi pasal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah tolong kita. Iya, terai lah. Kita terputus dengan Allah sampai kita meringankan Bismillah. Kenapa kita susah nak baca Bismillah? Sebab hati kita tak rasa kita perlukan pertolongan Allah. Kita tak rasa. Kita rasa kita boleh pergi kerja, naik motor, naik kereta tanpa Bismillah, boleh sampai office. Kita rasa kita makan tak tercekik, tak terbelahak, tanpa Bismillah. Kita makan tak payah Bismillah. Kita tak rasa kita perlu Allah. Mana buat kita jauh dari Allah ni? Jauh kita dari Allah. Jadi kita latih. Jadi cuba baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit masuk sini. Tiba-tiba sakit. Kalau sakit, baca tu sakit juga, cuba ulang lagi 3 kali. 1 set 11 kali kan? Kalau katakan tak ni juga, tu maknanya sakit betul lah. Pergi doktor, cek kokok kaki patah ke apa kan. Jadi ingat, tak ada apa kaki patah kan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, tak hilang-hilang kan. Allah suruh pergi doktor, betulkan kaki patah tu kan. Ini saya sebut kalau dia gangguan. Jadi tak perlu orang lain, kita sendiri je rawat. Baca banyak dah. Ada satu kisah kawan-kawan kita Sisi, tak payahlah saya sebut Sisi mana. Rumah dia ada gangguan. Jadi satu hari tu saya kata rumah ni kita baca sikit-sikit apa semua dia buat. Hari pertama dia baca, dia dengar orang masak kat dapur. Kelentung kan. Orang masak kat dapur. Rumah dia memang ada macam gangguan masak. Lepas tu hari kedua kan dah mula kurang, bunyi dia kurang sikit. Hari ketiga tak ada. Dia mimpi. Hari pertama dia mimpi dalam rumah dia ada 2 orang. Bukan dalam rumah dia, perempuan 2 orang. Perempuan tu kan tengok dia tunjuk-tunjuk macam dia marah-marah, tapi dia jauh. Hari kedua kan perempuan tu dah mula seorang keluar, seorang tinggal seorang. Hari ketiga tak ada dah, habis. Lepas tu tak ada dah gangguan. Anak-anak tak menangis apa. Baca ayat kursi, baca surat, baca hak kita baca selalu tu. Tapi minta ke Allah. Yakin dengan Allah. Kunci dia pun ikhlas. Ikhlas ni jadi barakah. Dia akan jadi berkembang kebaikan-kebaikannya. Jadi kita melihat di sini bagaimana pada hari ini menghadap Allah ni maknanya yang pertama kita rasa kita ni diperhatikan oleh Allah. Kita ni dilihat oleh Allah.
kita ni didengari oleh Allah. Allah mengetahui apa kita rahsiakan. Ni syukur ma'iyatullah, itu maksud menghadap, kita rasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Yang kedua, ikhlas, kita mengikhlaskan hati. Bila yang ini kita buat, maknanya kita sembahyang ke, kita baca Quran ke, kita buat apa, maknanya kita sedang bertawajuh dengan Allah. Bila kita bertawajuh dengan Allah ni, jadilah amalan kita tu ada kekuatan. Kita pun mula tunduk, malu ke Allah ni. Kita akan malu ke Allah, malu sangat. Allah bagi macam-macam kat kita, Allah Akbar. Baik, maka kita lihat contoh tawajuh dalam solat. Kita baca sikitlah. Abu Daud, daripada Imam Abu Daud meriwayatkan hadis sahih. Kita baca manalah. Allah Azza wa Jalla sentiasa menghadap hamba-Nya. Allah sentiasa menghadap kita, terutamanya berdepan dengan solat. Kalau kita solat, confirm Allah menghadap kita. Jangan kita bayangkan menghadap ni maksudnya yang fizikal, tak boleh kan? Allah ni tak sama dengan yang kita bayang-bayangkan, tak boleh bayang. Tapi Allah menghadap, kita nak rasa kita sedang berdepan dengan Allah, Allah berdepan dengan kita. Sekiranya hamba-Nya berpaling, tiba-tiba kita tengok Siti Nurhaliza nyanyi lagu Siti Nurhaliza, kita berpaling, maka Allah berpaling, Allah dah tinggalkan kita. Jadi sebab tu hukum memalingkan kepala kita, tengok ni, tengok sini tu, ulama kata makruh. Makruh. Jadi dari sudut tarbiyahnya, maksud kita menghadap Allah tadi ialah hati kita sentiasa menghadap Allah dan tidak berpaling daripadanya. Jadi maknanya hati tu. Baik, jadi sebenarnya bab tawajuh ni adalah merupakan satu yang penting. Contohnya, terutamanya di akhir 10 Ramadan, penting. Dan salah satu amalan untuk latih tawajuh kita ialah i'tikaf. I'tikaf maknanya kita nak mengasingkan diri kita, hati kita, daripada segala yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Ini juga disebut uzlah. Jadi uzlah ni dari sudut kaedah tarbiyah ruhiyah wajib kita buat. Kenapa? Tanpa uzlah kita tak akan kenal Allah. Hati kita tak akan dapat dekat dengan Allah tanpa uzlah. Jadi uzlah ni kena buat. Uzlah, dan salah satu latihannya ialah i'tikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi tak pernah tinggal. Jadi untuk itu, insya-Allah hari Jumaat, Sabtu dan Ahad minggu depan ni, kita akan ada satu program di Masjid Bukit Tinggi. Kita akan i'tikaf di sana. Siapa yang nak join, tafadhal, datang aja. Cuma beritahu siapa nak datang, kita nak tahu berapa orang, kita nak buat makanan. Ada form. Ada form, isi form. Tujuan form tu bukan apa, nak tahu apa orang. InsyaAllah. Makanan insyaAllah disediakan oleh pihak masjid. Kalau tak cukup, insyaAllah pihak Ansar akan cover. Saya sebut Ansar ni bukan Ansar yang akaun Ansar, tak guna akaun Ansar, akaun infak, siapa-siapa nak infak lah. Makanan akan disediakan. Perempuan pun boleh pergi, anak-anak boleh pergi. Tapi untuk perempuan tak boleh tidur masjid, sebab masjid tak besar, kecil. Jadi perempuan boleh bermalam, berkiam. Biar kiam boleh lah, kiam. Tapi tidur, kita galakkan ambil sewa bilik ataupun sewa, ada sebelah-sebelah tu dia ada resort lah, ada sewa. Satu apartmen lebih kurang RM100 berkongsi-kongsi lah, untuk setakat letak anak-anak tu kan. Jadi nak duduk situ baca Quran. Nanti kita kan konsep uzlah yang sebenar dari sudut tarbiyah, macam mana kita nak ni. InsyaAllah kita akan buat live jugalah bagi mereka yang tak dapat datang. Tapi kita akan buat namanya konsep uzlah ni, macam mana nak bertawajuh kepada Allah. Kalau kita bincang malam ni, pada 12 tak habis hari. Apa yang saya cakap dari tu pun dah banyak dah poinnya. Walaupun tak catat, ada yang catat, nampak kan? Catat pakai telefon. InsyaAllah. Baik. Jadi apa yang disebut oleh
Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam kitab dia Al-Hikam, uzlah adalah satu-satunya jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nak dekat diri kepada Allah mesti uzlah. Cuma uzlah macam mana? Salah satu trainingnya i'tikaf. Kita nak buat kat masjid biasa-biasa ni, hari ni dah macam-macam dah. Ada kena dosage lah, kena dosuj lah, macam-macam. Jadi nak kena suntik-suntik semua, kita tak ada suntik ni. Kita orang miskin tak mampu nak suntik-suntik. Jadi situ insya-Allah tak payah. Kemudian naik tu nanti jumpa ada orang ada pondok jaga. Itu kan. Dekat dia saya nak pergi masjid, terus tak payah scan. Kalau nak pergi resort mungkin dia suruh scan. Saya pergi masjid, tak apa, orang pergi masjid ni kan orang yang tahan kan. Jadi insya-Allah. Jadi uzlah dia ada uzlah syu'uriyah, uzlah hati dan uzlah diri fizikal. Ada dua. Dan kemudian ada uzlah syu'ur sahaja, perasaan sahaja. Kemudian uzlah ni juga akan dikaitkan dengan hijrah. Bila Dajjal datang ada hijrah. Jadi benda ni kita akan hubung kemudian kan. Malam ni kalau kita sebut pukul 1 pun tak habis. Panjang lagi ni. Saya buat nota tadi. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi sikit sebanyak dapat kita mentauhidkan Allah. Bermula dengan apa? Nombor 1, makam apa? Siapa ingat? Mentauhidkan Allah ni bermula dengan apa? Budiah. Tadarruh. Macam-macam ni pasal tak ambil nota ni. Budiah punya, tadarruh punya, bunyi pun ada sikit-sikit yah-yah belakang tu kan. Bantai lah. Dah duduk mula dengan makam pujian. Kita puji Allah. Kita puji Allah. Lepas tu barulah kita sampai peringkat kita kata tawadhu' dengan Allah, rendah diri, tadarruh dengan Allah ya. Lepas makam tu, makam kita nak menyerahkan diri kepada Allah, qada qadar Allah, beriman. Lepas tu baru kita boleh pergi kepada makam ibadah. Ada lagi lah tadi 3. Baik, itu lebih kurang lah Siapa yang tak tengok kat ni, tengok dekat rakaman ni. So tu insyaAllah tuan-tuan banyakkan doa akhir-akhir Ramadan ni. Kita tak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir. Kita tak tahu mungkin ini Ramadan terakhir. Kalaulah Ramadan terakhir, kurang-kurangnya kita dah minta ampun ke Allah. Kalau Allah ambil nyawa kita, kurang-kurangnya bila Allah dah ampunkan dosanya, kalau Allah ampunkan dosa kita, taubat sungguh-sungguh, Allah ampun dosa kita, tuan-tuan masuk syurga kita tanpa hisab. Dah tak ada dosa kan, hanya Allah redha kita lah. Begitu. Jadi ambil peluang. Lepas bulan Ramadan, siapa yang tak dapat keampunan Allah bulan Ramadan, seolah-olah dia tidak diampunkan oleh Allah, kerana bulan lain lagi susah daripada bulan Ramadan. Jadi kita banyakkan bertaubat malam-malam ni. Kita banyakkan minta kepada Allah kekuatan untuk istiqamah dengan taubat. Kemudian jangan lupa macam kita buat tadi lepas isyak, setiap lepas isyak, dan kalau kita jumpa ni kan, kita akan buat solat sunat hajat. Kalau boleh buat solat sunat hajat. Hajat ni satu untuk kita, satu solat sunat hajat untuk kita, satu lagi hajat untuk sahabat-sahabat kita, muslimin, muslimat. Tolong doakan. Jangan doa kita je, doa semua. Kita kenal berapa orang, kita tulis nama, minta ke Allah. Kita minta, ya Allah, sahabat aku ni dia sakit, sembuhkan dia ya Allah. Boleh sabar kat dia ya Allah. Ya Allah, sahabat aku ni sekarang ada masalah pekerjaan, tolonglah dia ya Allah. Ya Allah, sahabat aku ni ada masalah anak, ya Allah, bantulah dia ya Allah. Kita minta ke Allah untuk anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Siapa yang doakan untuk orang lain, Allah akan hantar malaikat, 50 malaikat doakan untuk dia. 50 malaikat. Bayangkan kalau kita ada 100 orang, maka kita ada 5,000 malaikat mendoakan kita. Kalau 100 orang senarai, setiap seorang ambil senarai. Jumpa dia, Assalamualaikum akhi, anta masalah apa anta ada masalah tak apa, cakaplah apa dia. Baru lepas kena buang kerja. Oh ya ke? Muhammad kena buang kerja. Jumpa pula Abu, masalah apa Bu? Tak apa, tak ni tak tolong doa. Tolong doa okey. Terus tolong doa untuk anak saya sakit, anak sakit.
Ambil semua masalah-masalah kawan kita, tolong doa. Setiap doa pasti Allah patah balikkan pada kita. Gitu. 50 malaikat doa kan. Doa malaikat ni kan mustajab kan. Terutama bulan Ramadan. Doa. Ini salah satu asbab untuk diangkat balak bila kita mendoakan sahabat. Patutnya tempat ni banjir, tiba-tiba tak banjir. Kenapa? Masing-masing doa mendoa antara satu sama lain. Ini antara kekuatan akhir zaman. Kita mesti membanyakkan amal-amal yang bersangkut dengan jamaah. Kerana ada barakah pada amal tersebut. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Ada soalan tak? Sebab ada macam ada soalan. Etika macam sini boleh tak? Boleh? Oh ni sini. Oh ni bukan masjid. Ni permanent lah. Dia tempat yang dikhas untuk masjid. Yang masjid surau okey sebab surau tu di bangunan. Kalau macam ni nak etikaf, niat etikaf kan. Niat uzlah boleh lakukan. Sebab ni bukan masjid. Kalau masjid je, masjid ataupun surau pun boleh. Sebab surau ni tempat yang dibuat untuk khas kan. Kalau macam ni besok tak ada, kejap ada, kejap tak ada kan. Yang rumah Allah. Kalau yang perempuan kat rumah ni, perempuan kat rumah boleh rumah. Ataupun kat di konsep etikaf ni uzlah lah. Uzlah. Apa namanya, kalau nak etikaf di masjid pun boleh. Cumanya masjid ni sekarang nak masuk macam-macam dia punya tu kan. Wallahualam lah, masih lagi ke dah tak ada kan. Saya dulu antara masjid-masjid yang suka dulu masjid Shah Alam, masjid negeri. Dia ada bilik, dia ada apa kalau ada keperluan besar. Kemudian masjid-masjid ikutlah masjid mana pun tak apa. Tapi untuk kalau nak pergi program 2 minggu ni, insyaAllah 2 minggu depan saya akan ada 2 hari je sebenarnya. Hari Jumaat ni, Jumaat malam, Sabtu, Ahad tu balik dah. Ahad pagi, siang tu balik dah. InsyaAllah. Ada lain lagi? InsyaAllah. Tak ada dah. Okey, semua. Jadi doakanlah mudah-mudahan Allah terima amalan kita, InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita, jumpakan kita dengan Lailatul Qadar, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma rabitataha wa alimuttaha wa ya subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاءتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.